Ya. Atira. Ya, Atira dah masuk. Dengar? Ada kelas. Dengar angguk. Angguk. Tu dia pergi jauh cikgu. Angka, saya tak ada tidur. Lama. Saya nak cakap angka. Umi nampak Umi Tak, sekejap. Mood dia ada bawah tak? Firas. Hai, Firas. Hai. Tengok. Hafiz. Masuk. Okay, good. Hai. Kita tunggu yang lain. Cikgu ada kawan baru Cikgu ada kawan baru cikgu. Ada budak baru Cikgu, budak baru tu kelas yang kita cikgu. Ye, upah. Ye, papa. Ui, ada budak baru Nah. Hari ni kan hijau ni. Kenapa papa susah no Baik. Kita tadah tangan semua masing-masing. Untuk doa. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah Allahumma alaina hikmata alaina wansyur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Lisani yafqahu qawli. Cikgu nak share screen. Kenapa bising? Dia bergema cikgu, dia bergema. Nampak tak screen? Nampak dia nampak? Nampak? Hani nampak? Saya nampak cikgu cuba dia bergema-gema lah cikgu. Dia bergema. Ui, Cikgu dah mute ni, cikgu dah mute kan dah? Okay. Unmute. Mute. Okay, Hani nampaknya dia macam cikgu mute kan je. Mute kan? Okay. Sekarang ni dengar tak suara cikgu masing-masing? Kau nampak. Angguk. Angguk, okey. Cikgu dah mute kan semua? Hafizi pun cikgu dah mute kan? Mute je. Yang tahu mute? Okey, boleh. Okey, Atira dah mute. Okey. Okay, hari ni kita nak belajar tentang ibadat darjah 5. Ibadat darjah 5 ni benda basic lah yang kamu nak kena tahu dalam hidup ni. Kalau kamu tak ada ni, kamu tak buat. Allah kata solat itu adalah tiang agama. Kalau rumah tu itu adalah tiang agama. Rumah kita ni adalah agama. Kalau tak ada tiang tu, nak duduk kat rumah rubuh. Empat nak ke duduk rumah rubuh? Tak nak kan? Hani nak ke duduk rumah rubuh? Takkan nak kan? Okay, Firas sama kan?
Okey, yang lain Nazmi, Atira. Khaira dengar Khaira? Khaira dengar? Okey, yang good. Comel, jangan kita tidur hari ni. Okey. Okey, belajar baru Atira. Atira Maisara. Okey, dengar Atira? Senyum dia Nazmi, okey? Fokus. Okey, baik. Pelajaran yang kita nak belajar ni adalah pelajaran tentang solat. Solat 5 waktu. Okey, solat 5 waktu tu wajib. Tapi kalau solat yang selain daripada solat fardu itu adalah solat sunat. Okey, dalam pelajaran satu ini kita akan belajar 5 poin. Okey, poin 1.1 adalah tengok anak panah cikgu ni. Pengertian solat. Kan, pengertian solat. Pengertian solat. 1.2 waktu solat. Berubah waktu solat. Okay, 1.3 syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat ni fahamkan. Syarat-syarat wajib solat ni kalau benda tu tak ada kita tak boleh nak buat. Contoh syarat wajib solat adalah wuduk. Okey. Contoh kalau macam kita nak pergi sekolah Cikgu, kan. saya tak ada, Syarat cikgu. kita nak pergi sekolah kita mestilah ada baju. Syarat kita nak pergi sekolah menuntut ilmu mestilah bersedia. Syarat dia mesti bersedia nak menuntut ilmu. Kalau tak nak kalau syarat dia tak nak menuntut ilmu tu macam mana nak datang sekolah? Kalau tak ada hati nak datang sekolah, tak nak belajar kan, tak nak PDPR kan, tak ada hati kan, kalau kamu ada masalah lain. Contoh masalah lain tu, ibu bapa bekerja, cikgu tolong rekodkan. Kamu kalau kamu tak sihat ke sakit, tapi cikgu boleh tolong rekodkan. Nanti cikgu tengah rekod ni dalam masa yang sama untuk bagi kawan-kawan kamu yang tak ada dapat nak bersama dengan dengan kamu semua pada petang ni. Okey. 1.4 syarat-syarat sah solat. Okay, syarat-syarat sah solat ni. Benda tu adalah syarat-syarat yang membuatkan solat kamu menjadi sah. Kalau syarat solat kamu tak ada, dia tak ada sah. Yang kelima 1.5 adalah rukun solat. Okey, rukun solat ni adalah yang kamu masa kelas cikgu lah, 4 harapan 2. Yang tahu-tahulah 4 harapan 2 yang ada nyanyi lagu tu kan, rukun solat kan ada berapa? Okey. Tapi benda ni ada bahagian poin ni panjang. Cikgu tak boleh nak, kalau sempat kita boleh habis semua. Kalau tak sempat kita berhenti setakat yang kita mampu. Okey. Ni. Apa ni? Ini adalah dalil. Dalil adalah bukti yang mana Allah minta kita untuk solat. Solat. Dan solat itu adalah doa. Inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya dalam solat kita ni, kenapa kena solat? Sebab solat tu adalah doa. Dan doa tu adalah solat. Okey, tapi untuk speciality solat ni adalah doa yang diformalkan. Maksudnya Allah dah spesifikkan. Solat itu adalah benda pertama sebagai seorang mukmin, seorang Islam yang kamu kena buat. Okey. Setakat ni jelas semua? Jelas? Alhamdulillah. Okey, kita pergi ke 1.1. Pengertian solat. Cikgu, saya tak ada solat skrin, itu apa? Dia ada 2. Dari segi bahasa. Cikgu saya tak ada Dari skrin segi cikgu. bahasa, perkataan Cikgu saya tak dapat skrin. dalam bahasa Arab bererti doa iaitu memohon kebaikan. Perkataan solat dalam bahasa Arab sendiri mengatakan bererti doa iaitu memohon kebaikan. Siapa je nak jadi jahat? Ada ke? Ada ke nak masuk neraka? Contoh macam takkan Ulfa nak masuk neraka? Ulfa nak masuk neraka ke? Nak ke? Tak nak cikgu. Tak nak. Tak nak. Okey, Atira nak masuk neraka ke Atira? Tak nak. Hafizi nak masuk neraka ke? Nak ke? Tak nak. Okey, jadinya dia kenalah rajin bersolat. Okey, Naziha pun dah masuk. Siapa ni? Unmute ni. Oppo 437 ni. Okey, baik. Dari segi istilah,
Okey, dari segi istilah, cikgu nak cari ni lah. Sekejap. Okey, dari segi istilah, ni. Dari segi istilah, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Takbir kan? Allahu Akbar. Sampai Nabi dekat akhir sekali yang kamu belajar dekat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam belah kanan. Kemudian diakhiri dengan salam belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia dinamakan solat kerana ia mengandungi doa yang merupakan unsur yang baik di dalamnya. Okey, Nazihah dah masuk. Nazihah dengar soal cikgu? Nazihah dengar? Syafiqah, Nazrin? Okey. Ifan? Okey, baru masuk Okey. 1.2. 1.2. Apa ni 1.2? Waktu solat. Okey. Waktu solat ni, tengok gambar sebelah ni apple. Gambar apple. Nampak tak gambar apple? Cuba angguk sikit, angguk. Tak nampak apple? Tak nampak? Apple dekat peta ni ada tak? Ada tak apple? Ke cikgu je Saya kat tak ada seorang screen tu kan? lah, cikgu. Hafizin ada tak apple kat sebelah? Saya tak ada lah cikgu skrin dia. Cikgu, saya pun tak ada skrinnya. Tak ada? Sekejap. Tak ada? Tak, Oh, tak ada. tak ada apple. Tapi nampak tak skrin? Tak ada. Okey, Aziz Azmi cuba hantar dekat cikgu dalam grup WhatsApp. Gambar yang ada skrin dekat kamu sekarang. Okey, cikgu tengok sekejap. Oh, tak ada keluar. Oh, stop share. Okay, yang ni nampak? Ada skrin? Aziz, tunjukkan ambil gambar, letak dalam grup. Nampak? Okay. Lah, ya ke agaknya aku ajar korang tak nampak? Masya Allah. Okay, ni nampak tak? Peta. Ada apple. Nampak tak? Ada? Nampak. Apple. Banyak ni apple. Kesiannya nama aku tak nampak punya. Okay, apple. Apple ni menunjukkan dekat peta dekat dunia waktu solat. Tak semua tempat solat tu sama. Contoh sekarang ni pukul 3 suku. Okey, 3 suku dekat Malaysia masih dalam waktu solat Zuhur. Tapi kalau dekat Sabah Sarawak pukul 3 ni dah masuk solat Asar. Okey. Sekarang ni pukul 4 nanti, pukul 4 Malaysia dekat Sumatera, dekat Indonesia baru masuk waktu Zuhur. Tak sama semua. Okey. Tengok. Tunjukkan tangan jari masing-masing. Solat fardu ada berapa? Di 5. Okey, yang pertama subuh. Kedua zuhur. Ketiga asar. Keempat maghrib. Kelima isya. Okey. Subuh ada berapa rakaat? Guna jari je. Subuh berapa rakaat? 2. Okey, Nazrin mana Nazrin? Irfan. Okey, 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Dan isyak berapa rakaat? 4. Semua dah tahu kan? Semua dah solat kan? Takkan tak solat kan? Dah 5 dah. Nabi kata kalau tak solat lagi, kalau umur 10 tahun dah kena sebat dah. Okey. Tengok seterusnya. Okey. Ini. Okey, kalau tengok, nampak tak warna skrin mana ada gambar biru? Nampak? Okey. Ini adalah menunjukkan waktu solat. Okey, cikgu terangkan berkenaan dengan waktu solat. Okey, zuhur. Okey, zuhur
Subuh dulu, tengok subuh. Subuh ni warna merah, nampak tak? Kat sini cikgu pergi kat warna merah, nampak? Okey, subuh. Subuh dikatakan waktunya bermula dari terbit fajar sadiq sehingga terbit matahari. Fajar sadiq ni adalah waktu pagi, sebelum subuh tu. Sebelum subuh waktu tu belum ada fajar, belum ada matahari lagi Waktu tu mulanya start waktu subuh sehingga terbitnya matahari. Sebab tu lah kalau orang subuh bangun lambat, orang panggil dia sebagai subuh gajah. Itu orang Melayu namakan subuh gajah. Okey, kemudian waktu zuhur. Nampak tak zuhur? Zuhur ni lingkungan ni. Nampak. Nampak zuhur ni, nampak cikgu pergi dekat anak panah ni. Okey, zuhur waktunya bermula apabila gelincir matahari. Okey, matahari dekat sini. Matahari kan, warna kuning kan. Okey, matahari digerak sikit. Bila digerak sikit tu dah tergelincir. Dia kata waktunya bermula apabila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang satu benda itu sama panjang dengannya. Okey. Waktu bila matahari di ke atas kepala ni adalah waktu yang kita tidak boleh solat. Bayang-bayang kita masih tegak atas dekat kepala kita. Jadinya bila mula zuhur, bila gelincirnya matahari baru gerak sikit, bayang-bayang kita baru ada, barulah mulanya waktu zuhur. Okey, kemudian asar. Ni yang cikgu bulatkan ni. Asar. Okey. Waktunya bermula apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhirnya sehingga matahari terbenam. Maksudnya tinggi kamu, contoh tinggi Irfan. Tinggi Irfan 140 cm. Tapi bayang-bayang tu adalah 2 meter, 200 cm. Maksudnya bayang-bayang tu lebih panjang daripada tinggi Irfan. Waktu tu adalah waktu solat asar. Kalau tak ada jam. Kalau tak ada jam. Okey. Okey, kita pergi kepada solat maghrib. Mana solat maghrib? Okey. Maghrib, ghurub. Maghrib. Waktunya bermula apabila matahari terbenam sehingga hilang mega merah di kaki langit syafaq. Okey. Maghrib. Siapa sini pernah berpuasa angkat tangan? Puasa, angkat tangan sikit, tunjuk. Okey, pernah berpuasa kan? Lepas berbuka tu, waktu berbuka tu ada tak lagi nampak matahari? Tak nampak. Dekat situ dah start mulanya waktu maghrib apabila matahari terbenam sehingga hilang mega merah di kaki langit. Kadang-kadang petang tu kan nampak macam mega merah, ada suasana merah kan? Merah. Bila hilang merah tu je dekat kaki langit petang lepas asar, automatik waktu tu adalah waktu maghrib. Okey, kita masuk pula kepada isyak. Isyak warna merah ni. Nampak warna merah? Nampak? Okay. Isyak waktunya bermula apabila hilang syafaq. Syafaq ni yang selepas maghrib lah, hilang syafaq sehingga terbit fajar sadiq. Maksudnya sampai subuh, sebelum subuh. Imsak ni waktu isyak lagi. Tapi dia dah tembik sangat, tu digelar masih lagi dalam waktu isyak. Dia kata waktunya bermula apabila hilang syafaq sehingga terbit fajar sadiq, iaitu terbit fajar yang sebenar. Okey, ni isyak. Isyak paling lama sekali subuh paling, maghrib paling pendek, isyak paling lama. Waktu ni kamu tidur. Lepas isyak. Okey, baik. Seterusnya, cikgu lagi slide seterusnya. Hani tu kenapa tudung? Amboi kemain. Taklah tudung dia masing. Okey. Nazrin, okey Nazrin. Ulfa kenapa ketawa Ulfa? Suka Ulfa? Okey, masa ada lagi 11 minit. Ni pun sama. Tadi gambar biru ni adalah gambar yang macam bukan versi lain lah. Okay, ni versi dia lebih kurang yang sama. Tapi yang ni biru ni kamu lebih faham. Ni gambar budak macam umur macam kamu juga ni. Skor rendah. Lebih kurang. Okay.
Cikgu nak pergi kepada 1.3. Syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib solat ni benda tu perlu ada, wajib. Kamu ada pada sebelum kamu nak solat tu membuatkan kamu mudah untuk kamu solat nanti. Okey, kita tengok. Yang pertama, Islam. Kamu Islam ke tak Islam? Islam. Tapi kan ada budak bukan Islam tapi dia belajar agama. Macam mana tu? Kamu kena malu sikit kan. Budak Cina kot, budak Cina, budak India. Dia ambil subjek UPKK dan dia score. Nak katanya kita kena malu lah kalau yang bukan yang Islam ni tapi tak nak pergi sekolah agama. Malu sendiri-sendiri. Tegur di sini. Kenapa lah kita nak belajar kan? Budak bukan Islam ni memang nak belajar. Okay, yang kedua, balik. Balik ni bila kamu dah, kalau perempuan dah keluar darah haid. Yang lelaki dah keluar air Air mani. mani. Maksudnya dah, waktu kamu ni sekarang ada memais, kamu belum balik lagi tapi kamu dah diajar berlatih supaya solat. Sekarang ni kamu tinggal solat, kamu tak tanggung dosa. Mak ayah yang tanggung dosa. Tapi bila kamu dah balik, kamu tinggal dosa tu kamu tanggung sendiri. Okey. Yang atas ni sampai seru. Dah sampai seru, solat. Bila waktu solat suruh isyak. Kalau suruh zuhur. Okey, manakala berakal. Okey, orang gila. Orang gila ada akal ke tak ada akal? Orang gila ada akal ke tak ada akal? Akal dia bermasalah, dia mental. Tapi ada orang gila sekejap, lepas tu baik. Lepas tu gila balik. Lepas tu okey balik. Orang macam tu dia lain. Tapi kalau kamu sekarang ni kamu bukan gila kan? Kamu kena solat, berakal. Macam haiwan kena solat tak? Haiwan solat tak? Kucing kat rumah, kambing hani kat rumah pun boleh solat ke tak? Tak, apa? Ya, kambing hani, kaya hani ya. Hani, okey Nazrin. Okey Firas. Okey. Yang bawah, yang kelima. Sejahtera panca indera. Menyentuh, sujud kan. Kamu panca indera solat, boleh solat. Tapi ada orang dia mata dia buta. Dibacakan. Mata buta tapi sedap. Tapi dia tak solat. Kalau ada yang mata dia buta tapi mata dia buka tapi dia bisu. Dia pun tetap solat ada. Tapi kalau kamu yang sihat ni, kamu yang okey ni, apa ni cukup apa ni? Panca indera, boleh solat. Okey. Okey, suci daripada haid dan nifas. Orang perempuan, terutamanya ni, orang perempuan yang bakal akil balik nanti, okey, akan turun darah haid pada setiap bulan. Pada setiap bulan tu dalam lingkungan 1 hari hingga 14 hari. Waktu tu keluarlah darah haid. Kalau tak keluar darah haid tu kena jumpa doktor. Kalau yang dah lama tak keluar lah, takut ada masalah lain kan, kita tak tahu, jumpa doktor. Waktu darah haid ni orang perempuan tak boleh solat. Maksudnya dia kata suci daripada haid ni. Kalau turun darah haid tak boleh solat. Kalau dah bersih suci daripada haid boleh solat. Yang manakala nifas ni pula adalah wanita yang bersalin. Lepas dia bersalin tu, contoh macam Atirah. Lepas ibu bersalinkan Atirah, kemudian ibu turun darah nifas. Waktu tu dalam tempoh 40 hari dan paling lewat pun 60 hari. Waktu tu ibu tak boleh solat. Macam ibu Hafizin, lepas lahirkan Hafizin dalam tempoh 40 hingga 60 hari tak boleh solat sebab darah nifas turun. Okey. Slide seterusnya.
Okey. Syarat-syarat sah solat. Okay, ada lagi 5 minit je masa. Okey. Ni cikgu nak huraikan banyak ni. Ada rukun. Okey. Syarat-syarat sah solat. Pertama, nombor 1, tengok. Suci. Pastikan diri dalam keadaan suci dan bersih. Contoh, cikgu ada kucing tau. Cikgu ada kucing kat rumah, anak kucing. Anak kucing ni dia suka berak, berata-rata. Kan kadang-kadang kita pegang dia, terkena baju kita. Baju tu boleh tak dibawa ke dalam solat? Boleh ke tak? Tak boleh. Okay. Kalau kita tukar, sebab tu cikgu dah pakai baju tu, tudung tu, dah terkena pula najis kucing tu, cikgu pergi tukar pakai baju lain, lepas tu barulah kita boleh solat. Okay, nombor 2, menutup aurat. Okay, aurat adalah aurat perempuan, rambut tu aurat ke tidak? Aurat. Lagi-lagi bila kamu dah akil balik tu kamu wajib tutup. Lengan. Saya nak tanya lengan. Lengan ni aurat ke tidak? Orang perempuan. Aurat. Kaki aurat ke tidak? Tapak kaki. Aurat. Kecuali tapak tangan dan muka. Ni cikgu tak esok. Tapak tangan dan muka. Itu aurat. Nak menghadap Allah. Ini tutup aurat. Tapi kalau nak solat depan Allah, Azri Nazmi pakai kain pelekat je. Janganlah pakai kain pelekat je kan. Pakailah baju yang bersih. Okay, nombor 3. Mengetahui cara solat. Okay. Nombor 4. Di tempat yang suci. Okay. Di tempat yang suci. Jangan kamu solat dekat tandas. Sebab kat tandas tu adalah tempat syaitan bertenggek. Syaitan berkumpul situ. Kalau bunyi azan dia dengar bunyi azan dia, confirm dia lagi masuk dalam tandas. Habis tu takkan nak solat dalam tandas kan. Tempat tu lah kamu berberak, tempat lah kamu kencing, tempat kamu mandi kan. Kamu cebok apa semua, kamu nak solat kat situ, geli tak? Geli kan? Nazrin geli tak Nazrin? Syafiqah geli tak? Anggut Syafiqah. Semalam tak ambil kek Syafiqah? Ambil ke tak? Okey, nombor 5. Mengetahui masuk waktu. Janganlah kamu solat waktu Zuhur tu kamu solat Asar pula. Tak apa masuk waktu Asar kamu solat Maghrib pula. Sebab tu kamu kena tahu waktu solat. Contoh pukul 9 pagi. 9 pagi ni orang kata solat sunat duha. Janganlah kamu solat sunat jangan kamu solat subuh waktu tu. Tu subuh gajah, lambat bangun kan. Okey, nombor 6. Menghadap kiblat. Syarat-syarat sah. Menghadap kiblat. Kena hadap kiblat Kalau tak ada kiblat nanti kamu orang kata kamu terpesong pula. Kiblat dekat sana, dekat hala ke contoh hala ke apa ni? Ke barat, tapi kamu menghadap kiblat ke timur pula. Salah. Kena ikut. Sebab tu dah pentingnya ada juru ukur untuk kiblat ini. Okey. Okay, nak masuk 1.5 ni, masa tinggal lagi 2 minit je. Okay. Nanti kita sambunglah pada pembelajaran pada masa hari lain untuk ibadat. Kini 1 sampai 5 je, kita nanti sambung untuk rukun solat. Okay, dalam masa baki beberapa minit ni, masing-masing dah ada buku tulis tak? Dah dapat dah? Atira lagi dapat dah? Dah ambil dah? Atira? Okay, dah dapat kan buku tulis baru? Cikgu nak kamu pakai yang baru. Kalau masih siapa macam Atira tak dapat, dah dapat Atira. Okey, bagus. Good. Okey, baik. Nanti cikgu akan bagi satu slide. Satu slide ni kosong tau. Satu slide ni kosong. Slide tu dia kamu kena isi tempat kosong dia. Tapi kamu tak payah tulis dalam slide tu, tak payah. Kamu tulis dalam buku tulis. Slide ni sama dengan apa yang cikgu tunjukkan kepada kamu, tapi bahagian jawapan ni kosong. Faham? Faham tak? Dan kamu boleh rujuk gambar-gambar yang cikgu hantar dalam grup WhatsApp tadi. Pukul 2 tadi cikgu hantar untuk kamu ulang kaji. Setakat ni jelas? Dalam 3.30 hingga pukul 4, tolong siapkan kerja tu. Lengkapkan kemudian send pada cikgu. Boleh? Setakat ni faham? Faham? Good?
Bang, lompat. Okey. Hantar. Pukul. Paling lewat pukul 4 sebagai bukti kamu dah hantar kerja. Okey. Itu saja untuk pembelajaran bersemuka. Okey, nanti Cikgu, kerja sekolah apa tadi cikgu? dalam grup WhatsApp maklumat-maklumat yang kamu kena buat tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Zulfahmi masuk. Zulfahmi ni darjah 1 tak ada. Ini darjah 5. Zulfahmi. Okey, alright. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.